Oke, sekejap sajalah. So, indeks, log dan juga cert. Oke, apa yang kamu tidak paham? Apa yang kamu paham? Apa yang kamu paham? Apa yang kamu tidak paham? Hukumnya. Oke, contohnya lah. Tak payah tengok buku. Sekejap. Sepatutnya kamu paham sudah. Oke, log EE berapa? Kenapa? Asasnya sama dengan ini, oleh itu dia 1. Kenapa bila asas ini dengan sama ini dia akan jadi 1? Nggak, saya tanya kenapa. Kan? Kamu sedang cerita bila dia sama kan? Bila ini sama dia akan jadi 1. Bila ini 1 dia akan jadi kosong. Kan? Kenapa? Kenapa? Why? Mesti ada sebabnya kan? Apakah sebabnya? Log 28 berapa? Log 8 asas 2. No, keluar kalkulator. Kenapa? Sebab. Okey, apakah maksud log sebenarnya? Siapa boleh ceritakan? Ataupun apakah maksud indeks? Apakah maksud log? Apakah maksud cert? Okey, so mula dari mana? Mula dari tingkatan 1 ke 2 sudah kita belajar kuasa. Apakah maksud kuasa? 3 kuasa 2 6 kan? Ya. 3 kuasa 2 9. Kamu cakap apa ya? Kenapa? 3 kali 3 sebenarnya 2 kali 9 lah kan? Oh, 2 kuasa 3 6 kan? Iya lagi. 2 kuasa 3 8. Okey, so kuasa kamu tiada masalah kan? Okey. Hukum-hukum indeks, A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Kenapa? Bila asas sama dan kita darab, indeksnya akan ditambah kan? Kenapa? Pernah kamu tertanya? Nah. Oh, ini tingkatan 3 ya, saya tahu. Kamu masa PKP kan. Tapi sepatutnya kamu belajar, kamu tertanya juga. Oke. Kalau kita tak paham, kita lihat apa? Kalau kita tak paham sesuatu, kita lihat apa untuk membantu kami memahaminya? Kalau kamu tak tahu macam mana kawin, kamu buat apa? Kamu tengok orang lain dulu lah kan? Maksud kamu tengok contoh dulu. Oke, so bagi contoh. Contoh, kamu ke kakak A pun boleh, kamu ke kakak tukar kepada nombor pun boleh. Apa contohnya? Bagi contoh. Contoh M dengan N. Okey, A kuasa 3 darab A kuasa 2. So 3 tambah 2 5. Kenapa? Sebab ini sama, ini darab sudah ditambah. So kalau A kuasa M tambah A kuasa N, A kuasa M darab N. Wah, ini hukum tagasan. Tiada hukum ini. Kenapa tiada? Kamu kena faham dulu kenapa dia boleh, bila darab dia boleh. Okey. Balik sini. Apakah maksud A kuasa 3? Apakah maksud A kuasa 3? A darab A darab A. Ada darab di tengah-tengah. Kemudian A kuasa 2 A darab A. Apa yang kita ada? Semua pun darab. Kurungan ini bolehkah dikeluarkan? Kita fikir lagi. Fikir. Bila didarab, bolehkah kita darab sembarangan? 2 darab 3 darab 5. 2 darab 3 darab 5. Kalau kita darab 2 dengan 3 dulu, dengan 3 darab 5 dulu, sama ke tidak? Fikir. 2 darab 3 6. 6 darab 5 30. 3 darab 5 15. 15 darab 2 30. Maksudnya kalau semuanya adalah darab, kita boleh ubah kurungannya kan? Urutannya. So bermaksud di sini kita boleh buang kurungan dan di tengah-tengahnya pun adalah darab. Oleh itu, ini diringkaskan sebagai A kuasa 5
1, 2, 3, 4, 5 kan? 5. Kenapa 5? Sebab sini ada 3, sini ada 2, akhirnya ditambah. Oke, ada sebabnya. Bahagi? Bagus. Boleh sudah. Boleh sudah, nanti lepas SPM kau aja budak-budak kecil ya. Budak-budak. Kenapa tolak? Oke, bagi. Lepas itu kita buat apa? Kita tunjuk apa? Bagi contoh, bagus. E kuasa 5 bagi E kuasa 2. Apakah maksud E kuasa 5? Oke, so pecahan. Pecahan bilakah kita boleh potong atas dan bawah? Bila ya? Yalah, tapi simbolnya kalau 2 tambah 3 per 2 boleh kah potong? Boleh. Boleh, kalau boleh senang cerita pecahan. Tak boleh tambah. Kalau tambah, kalau kamu mau potong pun kedua-dua kena potong. Oh, kenapa? Sama balik dengan yang ini. Kalau 2 darab hasil tambah, siapa perlu darab 2? Kedua-dua, sebab dia begini kan? Kenapa? Yalah, itu namanya. Kalau begini, perlu gak begini? Kenapa seperti darab? Darab tak perlu. Ini kenapa? Jadi banyak cara lah kamu boleh tunjukkan. Salah satunya panjang. 3 tambah 4 kamu darab dengan 2. Darab kan luas kan? Okay. So ada 2 luas. 3 kena darab 2, 4 pun kena darab dengan 2. Darab bahagi sama juga. Kalau kamu bahagi sesuatunya yang ditambah dengan 2, kedua-duanya perlu dibahagi 2. 6 per 2 tambah 8 per 2. Okey, tetapi kalau semua darab bolehlah potong berapa? 2 atas 2 bawah tinggal berapa? Macam mana kita dapat 3 dari pengiraan? Asalnya ada 5, potong 2, itulah dia tolak. Oh, baru kamu, masa pikir-pikir kamu di rumah buat apa? Okey, satu lagi. Baru indeks. Darab bagi satu lagi, tambah kan? Ada tak tambah? Apa? Formula tagasan. E kuasa 3 tambah E kuasa 2 contohnya. Kenapa tiada? Kalau ada pun kamu kena tahu kenapa. Kalau tiada pun kamu kena jelaskan kenapa. Okay. Walaupun kamu perempuan, saya tahu tak suka menjelaskan. Ada lah, tiada lah. Marah ke? Tak ada. Kenapa marah? Tak tahu. Kenapa tak boleh? Ya, jadi E kuasa 3 ialah E darab E tambah E darab E. Boleh kamu sembarang kamu buka kurungan itu? Tak boleh, so tiada cara mudah. Tapi ada sesuatu yang boleh dibuat. Contohnya, sini ada 2, sini ada 2. So kita buat apa? Kita boleh faktorkan E kuasa 2 di luar. So E kuasa 3 faktorkan E kuasa 2 tinggal E kuasa 2 faktorkan E kuasa 2 tinggal 1. Kalau kita mau faktorkan. Nah, kalau E kuasa 3 tambah E kuasa 3, E kuasa 6. Apa? E kuasa 3 tambah E kuasa 3. Jadi apa? Ringkaskan. Darab 3 darab 3, E kuasa 9. Wow. X tambah X. Tahu juga, kenapa? X bahagi X. X bahagi X. X kan? Kenapa? Satu bagi satu, so X. Satu tambah satu, 2, so 2X. Salah. Apa itu X? Apa itu X?
Mantanmu. Tahun ini satu mantan, tahun depan satu mantan, akhirnya dua mantan. X itu mewakili apa? Unknown apa? Unknown orang ke? Unknown kucing ke? Unknown apa? Unknown number, unknown nilai. Oke, bagus. So satu nilai tambah dengan dirinya sendiri, apa terjadi? Satu nilai, dua kan? Bagus. Satu nilai, contohnya 3, 4, 7, 2, 6 tambah 3, 4, 7, 2, 6. Kalau tekan kalkulator, kamu tekan macam mana? 3, 4, 7, 2, 6. Terus darab dengan, itulah maksud X tambah X, 2X. Satu nombor tambah dengan dirinya sendiri akan jadi 2 kali nombor tersebut. Oke. X bagi X, saya bagi peluang lagi. Apakah jawaban yang sepatutnya? Apakah X? X mewakili apa? Nombor. So satu nombor bahagi dirinya sendiri akan jadi apakah nilainya? Kalau tak nampak, guna contoh. 5 bagi 5, 7 bagi 7, 8 bagi 8, 123 bagi 123. X bagi X. Apakah semua ada sebabnya? Kalau kamu terlalu terikat dengan prosedur, kamu akan tak nampak sebabnya dan kamu akan apply di tempat yang salah. Oke, so E kuasa 3 tambah E kuasa 3. E kuasa 3 tambah E kuasa 3. X tambah X, 2X. Y tambah Y, 2Y. 2 E kuasa 3. Very good. Kalau tak nampak kamu lukis begini. E kuasa 3 tambah balik yang sama, maksudnya 2 kali benda tersebut. So 2E kuasa 3. Tengok jauh kita menyimpang. Oke, so next. Darab bahagi ada, tambah tolak tidak ada. Satu lagi yang dalam kurungan. Oh, ini paling senang juga, ada kurungan darab. Yalah, tapi why? Why? Oke, kita lihat contoh. Oke, bagi contoh. Contoh apa? Kuasa 2 kurungan 3 lah. Oke. Apakah maksud ini? Oke, sama dengan E kuasa 2. Bagus. Darab E kuasa 3. Wih, bukan. Apakah maksud kuasa 3? Ya, 3 kali E kuasa 2. Very good. Oke, E kuasa 2 tambah darab E kuasa 2 darab E kuasa 2. 2 tambah 2 tambah 2. Sebab kita sudah buktikan yang formula ini, kita sudah boleh guna formula ini. Tak perlu dibuktikan sudah. Tapi 2 tambah 2 tambah 2. Malas lah. Bagus kita tulisnya sebagai 2 darab 3. Itulah. Oke, 2 darab 3. Itulah sebabnya. Itu aja. So kalau di M, N, apakah maksudnya? Dia akan E kuasa M, E kuasa M, E kuasa M. Berapa E kuasa M? Berapa E kuasa M? N E kuasa M. So akhirnya akan jadi E kuasa M tambah M tambah M tambah M tambah M. Berapa M? N. NM kan? Ada berapa M ditambah N kan? Jadi apakah cara yang paling senang? M darab N. Baru kamu tahu tingkatan 3 kamu buat apa di rumah. Oke. Jadi yang special case E kuasa 1. Wih, E kuasa 1 maksudnya apa? E. Oke. E kuasa 0? Kenapa? Saya tanya kenapa E kuasa 0 jadi 1 sebab 0 jadi 1. Pernah terfikir? Enggak, fikirlah sekarang. Okay. Bagaimana kita dapatkan 0? Apa maksud 0? Dan kita sudah belajar tambah, kita sudah belajar ada tolak.
Bagaimana kita dapatkan kosong daripada tambah tolak? Bolehkah? Something tambah something atau something tolak something jadi kosong. Apa? Kosong. Kosong cewekmu sekarang. Dulu ada 3, lepas itu 3 pun break up. Jadi macam mana dapatkan kosong? 3, contohlah 3 tolak 3, kan? Oke. Jadi apa boleh kita buat di sini? Fikir. Dibahagi. Kenapa dibahagi? Very good. So apa bahagi apa? E kuasa 3 bahagi E kuasa. Bagus. Nah, X bagi X. X bagi X, X kan? Ya lagi. No. Satu nombor bagi diri sendiri akan jadi. Itulah sebabnya kamu potong. Patang kita potong sebab satu nombor bagi satu nombor jadi 1. Nah, baru kamu so E kuasa kosong sentiasa. Oke, 1 kosong negatif. Apakah maksud negatif? Nah, kenapa? Jangan tunggu saya tanya. Oke, kenapa? Sebab Oke. Dan concentrate apakah maksud negatif 3? Kan? Oke. Apa maksud negatif 3? Kosong? Ada kaitan dengan kosong? Bagus. Negatif 3. Hutang 3, selalu kita cakap hutang 3 kan? Kurang 3. Negatif 3 adalah apa? Apa maksud negatif 3? Di mana kan negatif 3? Sini kosong, sini 3 kan? Di mana kan negatif 3? Oh, di ini. Oke, negatif 3 apa maksudnya? Kurang dari kosong. Oke, so sama dengan apa? Apa? Apa yang boleh kita tulis di sini untuk dapatkan negatif 3? 3 tolak 2. 3 tambah kosong 3. Negatif 3 tambah kosong boleh, tapi tak membantu sebab masih lagi negatif 3. Kan kita tidak tahu apa itu negatif 3. Sikit lagi, hampir sudah. Ada kaitan dengan kosong 3. Macam mana dapat negatif 3? Kosong? Very good. Oke, lepas tu. Nah, kamu bagi adik saya mau cakap. Tulis apa? Di atas? Apa di bawah? Lepas itu? E kosong tukar kepada? Kenapa? Sudah kamu bukti tadi kan? Itulah 1 per E kuasa 3. Oh, baru kamu. Oh, itulah kalau E kuasa negatif N, dia 1 per E kuasa N. Dan special case E negatif 1, dia terus 1 per E. Oke. Oh, integer sudah, negatif sudah, kosong sudah. Satu lagi, apa lagi nombor yang kamu belajar di SK? Yang kamu paling suka? Ya, Gus, pecahan. Alright. Pecahan. So, kaji apakah maksud E 1 per 2? Apakah maksud E kuasa 1 per 2? Apakah maksud 1 per 2 sebenarnya? Apakah maksud 1 per 2 sebenarnya? Setengah. Kalau setengah jadi balik 1. Kalau setengah jadi balik 1. Dia ada 2 cara, sama ada. Macam mana dia jadi balik 1? Sebab E kuasa 1 kita tahu kan? Oke. Macam mana setengah jadi balik 1? Macam mana setengah jadi balik kepada 1? Tambah 1 per 2 pun boleh. Satu cara. Satu lagi darab 2 pun boleh kan? Oke, so sama dengan E kuasa 1 sama E kuasa 1. Nah, ini lain sikit lah. Oke, so kalau begini apakah maksudnya?
Kalau tambah maksudnya darab. So maksudnya E kuasa setengah darab E kuasa setengah dapat E. So apakah maksud E kuasa setengah? Apa yang darab dengan dirinya sendiri akan dapat balik E? Hah? Iya, bagus. Sebenarnya itulah maksud punca kuasa 2. Apa maksud punca kuasa E? Aduh, balik tingkatan 1, 2. Tingkatan 2 bukan PKP ya, jangan pakai alasan. Tingkatan 2 kamu PKP deh? Nah, Oke, sekejap. Oke, apa maksud punca? Oke, dan kita balik kepada itu. Kita tahu 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 9, 16, 5 kuasa 2 25. In fact, yang Englishnya dia panggil apa ini? Kita baca ini apa? Square kan? Kenapa square? Dia bukan 3 to the power of 2, boleh juga lah, tapi selalu cakap square. Apa yang square-nya? Square. Apa tu maksud square? Kalau English dia akan cakap 4 square, 5 square, 6 square kan? Kalau begini 6 cube. Yalah, perkataannya tapi memang ditulis 2. 3 square, 4 square, 5 square. Kenapa square? Apa kaitannya dengan square? Sebab apa yang sama? Sisi sama. So sisinya 3, luasnya 9 kan? 3 square kan, itulah dia square-nya. Oke, maksudnya kalau sisinya untuk square 3 dia dapat luasnya 9. Kalau sisinya 4 dapat yang ini. Tapi sudah tentu dia akan jadi sampai satu tahap kamu tahu luasnya, kamu mau tanya balik berapa sisinya. Kan? So contohnya katakan kita mau luas 81. Jadi apakah sisi yang sesuai untuk menjadikan luasnya 81? So kita perlukan sesuatu bila di kuasa 2 akan dapat 9 kan? Okay, so bagaimana kita mau tulis soalan ini? Kita boleh tulis begini, tidak ada masalah. Apa yang kuasa 2 sama dengan 81? Boleh, tidak ada masalah. Hanya kalau boleh saya mau satu tata tanda supaya jawapannya di sini. Paham? So apa yang perlu ditulis di sini? Dia perlu melibatkan 821 dan juga perlukan melibatkan square lah. So tidak tahu daripada mana terciptalah simbol begini. Tak tahulah, saya pun tak tahu dari history mana. Okay? So sebenarnya soalan di bawah sama dengan soalan di atas. Nampak tak? Cara penulisan saja. Tapi sukalah bila dia cipta simbol-simbol yang berlainan, terbingung kami. Okay? Dan lepas tu pula ada kuasa 3. Kuasa 3 sama dengan 8. Ayah mau buat cipta simbol baru lagi. Tak apalah, kita ciplak balik simbol yang lama. Tetapi untuk membezakan sini patut letak 3. So sepatutnya sini ada 2 kan? Sepatutnya kan? Yalah, tapi dia malas pula, membingungkan. Ya, dia kasih pening. Tapi itu segi daripada sejarahnya. Okay. So punca dengan punca kuasa 3 sebenarnya asalnya daripada soalan ini. Dia mau tahu apa yang kuasa 2 sama dengan 81. So kita tulis punca 81. So balik kepada sini, kamu boleh guna ini ataupun yang ini pun boleh. Ini apa yang kuasa 2 sama dengan E? Sekejap. Sini darab kan? So mengikut formula yang kita sudah buktikan tadi, dia akan sama dengan begini. Kan? So kalau begini pula kita sedang menanya apa yang kuasa 2 akan jadi balik E? Apa yang kuasa 2 akan sama dengan E? Punca kuasa 2 E. Sebab itulah taklifannya. So bila kita bandingkan di sini, maksudnya E1/2 adalah punca kuasa 2 E. Okay, dari taklifannya. So E1/2 punca E kuasa per 3 punca kuasa 3. Sekejap, macam terlupa sesuatu. Siapa? Yang ini kan luasnya 3 darab 3 kan? Kenapa?
Oke, kalau sisinya 3 dan 2, luasnya 6 kan? Kenapa 6? Sebab 3 darab 2. Kenapa 3 darab 2? Sebab panjang kali lebar. Kenapa panjang kali lebar? Sebab dia segi 4 tepat. So, kenapa segi 4 tepat? Formula untuk luas adalah panjang kali lebar. Sebab yang ada. Kejap lagi mesti nampak ni 6. Di mana 6-nya? 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nampak tak 6-nya? 1 2 3 4 5 6. Mana? Tunjukkan. Lukis apa? Perlu lukis apa? 6. Ada pelajar kata 6 di mana? Dalamnya. Okey. Lepas tu saya suruh dia naik. Oh 6 dia tulis. Tunjukkanlah di mana 6. Perlu buat apa? Perlu tambah sesuatu? Garis mana? Bagus. Garis tengah-tengah. 1 2 3 4 5 6. Ngam lah, ini panjang 2, sini panjang 1, sini panjang 1, sini panjang 3. Setiap kotak panjang 1, panjang 1. Berapa kotak? 3 kali 2. Semua pun terperanjat, rupanya ada. Yalah, disebabkan begini, oleh itu luas segi 4 tepat adalah panjang kali lebar. Itu sebabnya. Okey. Kalau segitiga, kenapa ada separuh? Segitiga, kenapa ada separuh di depan? Sebab memang pun separuh kan? Okey, bagus. Trapezium, kenapa dia ada separuh? Lepas sudah ada A tambah B, lepas sudah ada H. Tambah, maksudnya ada 2. Ada 2 apa? Hasil tambah. Yalah, tapi dari mana kita dapat formula ini? Segitiga kan ini? Segitiga kan? Maksudnya berapa segitiga di sini? 2. Di mana segitiganya? Nah, 2 segitiga, tapi tingginya sama. H. Ini segitiga tapak A, sini segitiga tapak B, ditambah itulah trapezium. Okey, tak apa. Kita express 10 tahun punya matematik dalam 2 jam. Yeah. Boleh ni. Okey. So, index siap. Okey. So, kita pergi ke set. So, testing saja ni. Punca 9 darab punca punca 5 darab punca 5 berapa? 5. Kenapa? Kenapa? Sebab formula punca A darab punca B sama dengan punca AB kan? So punca 5 darab punca 5 sama dengan 25, puncanya dapat balik 5 lah kan? No, tidak perlu. Sebab apakah maksud punca 5? Punca 5 ialah nilai yang bila didarab dengan dirinya sendirinya akan menjadi 5. So 5 lah jawapannya. Itu definisinya, tak perlu kamu kira. Begini sudah. Sudah tentu kalau 9 tambah 9 sebenarnya 9 juga ya, tapi yang ini bolehlah jadi 3 kan. 3. Okey, set apa lagi formula yang kamu perlu tahu? Kalau darab bahagi okey. Contohnya punca 8. Tapi sebenarnya kalkulator kamu boleh, yang kalkulator baru boleh kira sudah kan? Yang kalkulator lama kamu tak boleh kira pun, katalah kamu buat, kamu dapat 4 punca 2. Dia suruh kamu ringkaskan. Betul ke tidak? Nah, macam mana kita pasti dia betul ke tidak? Kalkulator yang lama. Kamu tekan punca 8, tengok perpuluhannya berapa. Kamu tekan jawapan kamu, tengok perpuluhannya berapa. Sepatutnya sama kan? Kalau tidak sama, something wrong lah.
Oke. So ini apa masalahnya? 8. Kita tukar kepada apa? 8 boleh ke punca kuasa 2? Tidak. Tapi 8 juga boleh tukar kepada 4 darab 2. Kenapa 4? Sebab 4 boleh punca kan? So punca 4 akhirnya menjadi 2 dan di dalamnya masih tinggal punca 2. Kalau kalkulator baru dia terus boleh tukar, kalau lama kamu cek saja dia betul ke tidak. Boleh? So penukaran setiada masalah, pastikan dia betul saja. Tapi saya lupa sesuatu sekejap. Apa formula ini? Didarab dan juga ada kuasa. Okey, balik lagi ke tingkatan 3. Apa terjadi bila dia didarab? Lepas itu dalam kurungan dia ada kuasa. Apa yang boleh kita buat? Jadi, darab apa? Kasih masuk. Kan? Y. Sekali lagi Y. Tapi sudah tentu biasanya kalau kita akan tulis begini saja. AB kuasa N, A per B, kurungan kuasa N. Oh, senang darab ke dalam. Y. Okey, langkah pertama. Langkah pertama, macam mana kita kaji? Macam mana kita kaji benda ni? Guna tadi. Macam mana kita buktikan begitu banyak benda? Kita lihat apa? Contoh. Nah, tahu juga tak mau cakap. Okey, bagi contoh. Kuasa kecil sikit lah, kuasa 3 lah. AB kuasa 3. Okey, apakah maksudnya? Kamu cakap saya tulis. Saya tahu memang kuasa 3 B kuasa 3 kan, tapi bantu no Y. So AB darab AB. Bila AB darab AB, bolehkah kita darab sembarangan? Boleh. Tapi kenapa? Sebab semua di sini adalah darab. Kan? So bila semua di sini ada darab, kita boleh ubah susunannya, iaitu kita darab dulu semua A dan kita darab semua B. Nampak? So, kita dapat A kuasa 3, B kuasa 3. Mungkin mau kata, macam bodoh. Tulis panjang-panjang. Tapi penting kamu faham, sebab kalau kamu tidak faham, nanti A tambah B kuasa 2, ini formula paling famous. Sembarang saja. Betul ke salah? Cikgu kata masuk ke dalam, masuklah ke dalam. Kenapa salah? Sebab ini maksudnya A tambah B darab A tambah B. Bolehkah kita buat macam ini? No, sebab sini darab, sini tambah. Tak begitu senang. Kan? Kalau kita mau, bolehlah kita buat sini. Kalau kita guna geometri, apa yang darab dalam geometri adalah luas. Kan? Luas sisinya A tambah B. Maksudnya ada sisi A, ada sisi B. Square. Segi 4 sama. Panjang sini pun A, panjang sini pun B. Apakah luas keseluruhannya? Sini berapa? A kuasa 2. Yang ini berapa? B kuasa 2. Yang ini apa? A darab B, panjang tinggi A, panjang B sini. B darab A, so AB. So ada 4 bahagian. Bila ditambah A kuasa 2, AB, BA sama. So 2AB tambah B kuasa 2. Itulah formulanya begini. Tingkatan 1 ke 2 ini? Tingkatan 2. Okey. So yang ini darab kita boleh buat begini. Bahagi A bahagi B kuasa 3.
Apa maksudnya? Maksud. A per B darab A per B darab A per B. Jadi darab atas darab bawah. So A kuasa 3, B kuasa 3. Kenapa bila kita darab pecahan kita darab atas darab bawah? Dalam kurungan. Kalau tidak kurungan? Okey, kenapa bila kita darab pecahan? Contoh yang paling senang, pecahan darab pecahan. 1/2 darab 1/2. Bagus. Jawapannya darab atas darab bawah kan? Kan? Kenapa? Aduh, balik ke SK. Kenapakah setengah darab setengah jadi 1/4? Boleh kamu tunjukkan? Boleh kamu terangkan? Kenapa kita mula dengan setengah, kemudian kita darab setengah, kita dapat suku, kan? Apakah masuk darab setengah? Kalau 6 darab setengah berapa? 3 kan? 6 bagi 2 kan? Oh, so bagi darab setengah juga boleh tengok sebagai bahagi 2. So setengah bahagi 2 berapa? Setengah bahagi 2 suku kan? Setengah bahagi 2 suku kan? Semua orang tahu setengah dibahagi 2 akan jadi suku. Itulah sebabnya bila kita darab pecahan atas darab atas, bawah darab bawah, ada sebabnya. Okey, so ini settle, kita pergi mana? Okey, so set apa lagi kamu perlu ringkaskan? Punca 8. Yang bila dia bahagi 1/2, kamu tahu apa yang perlu dibuat? Pindah ke atas. Macam mana kamu pindah dia ke atas? Boleh kamu pindahkan dia ke atas? Sekali lagi, apa yang perlu kita buat? Sebenarnya kenapa ini tidak bagus? Kenapa punca di bawah tidak bagus? Untuk dululah. Sebab nombor ini apa? 1.414 panjangan. So 1 bagi 1.414 senang kan dibuat? Zaman-zaman dulu tiada kalkulator, susah kan? Okey, tetapi kalau 1.14 bagi 2 boleh lah kan? Boleh lah kita bagi 2, masih boleh kita buat lah secara tangan kan? Kalau bahagi set susah. Itu paling bagus kita tidak mau set di bawah. So kita perlukan hapuskan set itu di bawah. Macam mana kita hapuskan dia? Dengan darab tambah tolak bahagi. Tolak. Boleh kamu tolak-tolak? Asas. Tengok balik asasnya. Asas. Apakah maksud punca? Punca 5 tadi. Kenapa dia hilang? Apakah maksud set 5 darab set 5? Set 5 darab set 5 sama dengan 5. Oh, so kalau kita darab balik set sendiri hilanglah kan? Okey, so tapi bolehkah kita sembarang darab? Jadi apa perlu kita buat? Darab bawah, darab atas. Sebab ini adalah X bagi X 1. So apabila kamu darab 1, adakah nilainya berubah? Tidak kan? So bila kita mau ubah bentuknya, kita boleh darab atas bawah nombor yang sama, nilainya tak berubah, tetapi kita boleh ubah bentuknya. So di bawah, so bila kita darab set 2 darab set 2, oi atas bawah potong-potong, dapat balik jawapan asal. Sepatutnya buat apa? Tak ada pelajar begini kan? Kan atas bawah boleh potong kan? Nah, potong-potong 1/2 dapat balik jawapannya.
Kenapa kamu darab set 2? Supaya yang bawah ini akan menjadi set 2 darab set 2 2, so hilang setnya. Tapi di atas setnya 2, 1 darab set 2, so 2. Guna kalkulator, pastikan ini adalah sama dengan ini. Oke. Boleh? Oke. Next. Apa lagi kamu perlu ringkaskan? Oke, kalau tambah tolak. Katakan dia ada set 2, kemudian dia tambah 1. Bagaimana kita hapuskan dia punya set? Apa? Ataupun kita susahkan sedikit lah. Set 2 tolak 1. Oke, apa yang perlu kita darab? Oke, supaya hilang setnya. Kenapa? Kenapa kamu darab set 2 tolak 1? Apa akan terjadi? Hilang set, so dia 2 tolak 1 kan? Kenapa? Formula apa yang kamu gunakan? Formula apa yang kamu gunakan ini? Ini bentuk apa? 1 tambah 1 tolak. E tambah B darab E tolak B. Apa yang spesial tentang ini? Bila dikembang kita dapat apa? E kuasa 2 tambah 2AB tolak 2AB. Ada AB ke tidak? Ada AB ke tidak? Ada, aduh. Tambah AB kan? Yang ini? So tambah AB tolak AB, so tiada sudah AB. Oke, yang ujungnya tolak B kuasa 2. So ini amat berguna. Kan? Amat berguna, dia tiada AB. So kalau sini pergi sini dipanggil faktor, sini pergi sini jadi kembang lah. Oke, so yang bagusnya apa? Bila A tambah B darab dengan A tolak B, kamu nampak kedua-duanya ada kuasa 2. So bila kuasa 2 hilanglah dia punya set. Bagus. So sebenarnya kalau kamu mau guna formula ini, sebenarnya dia adalah set 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. So dalam kes ini sudah hilang set lah. So set 2 tolak 1, set 2 tolak 1. So di bawahnya akan jadi 2 tolak 1. Di atasnya punca 2 tolak 1. Sama kan? Kuasa 2. Oke. So apa yang perlu dibuat di atas? Kembangkan A tolak B kuasa 2. So A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. So punca 2 kuasa 2 2 tolak 2 punca 2 darab 1 punca 2 tambah 1 per 1. So jawapan akhirnya 2 tambah 1 3 tolak 2 punca 2. Semak kalkulator sekarang, sama ke tidak? Kalau tidak sama, cari di mana silapnya. Siapa ada buku MS?